Selamat sejahtera kepada pensyarah yang dihormati dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kami ingin membincangkan tentang kajian yang dikaji oleh kumpulan kami. Tajuk kajian kami adalah isu kecuaian pemandu dalam kemalangan jalan raya dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, saya ingin mengenalkan nama ahli kumpulan saya. Saya yang bernama Tashina Devi Anna Perempuan Selvaraja, nombor matrik C22A0374. Yang seterusnya adalah Janini Suari Anna Perempuan X Rajan, nombor matrik C22A0548. Yang seterusnya adalah Pritiangga Anna Perempuan Tasen, nombor matrik C22A0532. Seterusnya adalah Jodi Anak Perempuan Krishnan, nombor matrik C22A0456. Yang seterusnya adalah Nur Syuhada binti Jasni, nombor matrik C22A0571. Yang akhir sekali adalah Nur Kamalia binti Abdul Rahim, nombor matrik C22A0385. Seterusnya, fakta bagi isu kecuaian pemandu dalam kemalangan jalan raya. Yang pertama ialah pemandu hilang kawalan ketika memandu. Sebagai contoh, seorang pemandu van telah hilang kawalan dan melanggar 2 buah kereta sehingga mengakibatkan maut. Yang kedua, pemandu menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Mengikut berita harian 2 April 2023, seorang pemandu bas telah menggunakan telefon bimbit semasa memandu kenderaan dan mengakibatkan kemalangan jalan raya. Yang ketiga pula, memandu dalam keadaan mabuk. Mengikut Astro Awani 26 Disember, seorang pemandu berada dalam keadaan mabuk telah melanggar 2 buah kenderaan. Dari segi konsep pula, etika ni ialah tingkah laku dan moral yang menghasilkan peraturan dan prinsip dalam sesuatu situasi. Etika ni dia melibatkan satu set nilai dan peraturan yang menerangkan perilaku tu betul atau salah bagi setiap pemandu semasa memandu di atas jalan raya. Okay, contohnya, seseorang yang mempunyai nilai etika tidak mengambil kesempatan untuk menunjukkan kehebatan dengan memandu secara melulu, memecut dan memotong kenderaan lain sembarangan dan tidak berlumba di atas jalan raya. Yang kedua adalah sikap pemandu. Majoriti pemandu di Malaysia ni cepat sangat marah ketika memandu sehingga mendorong pelaku berisiko dan kecuaian antara faktor kemalangan jalan raya. 18% daripada mereka pernah dikenakan tindakan undang-undang atas pelbagai kesalahan lalu lintas yang mereka lakukan. Seterusnya adalah kepentingan kemalangan jalan raya, iaitu mengelakkan kemalangan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Bertimbang rasa terhadap orang lain dapat membolehkan semua pengguna jalan raya sampai ke destinasi dengan selamat. Nilai yang perlu dipatuhi oleh pemandu di jalan raya iaitu mereka perlulah bertanggungjawab sebagai manusia, perlulah bersikap amanah terhadap sesuatu tugasan yang dilakukan, terutamanya perkara yang memberi kesan kepada orang lain. Seterusnya, nilai ketelitian. Setiap pemandu patut peka semasa memandu kenderaan di jalan raya dan memberi tumpuan penuh ketika memandu bagi mengelakkan kemalangan jalan raya. Seterusnya, nilai mematuhi peraturan dan undang-undang. Rakyat Malaysia diwajibkan untuk mematuhi peraturan jalan raya bagi tujuan keselamatan rakyat. Rakyat sendiri yang boleh menyelamatkan nyawa sama ada manusia ataupun haiwan. Seterusnya, teori dan hukuman pengangkutan jalan 1987 membangkitkan kadar denda tempoh penjara kepada pesalah pemandu, mengakibatkan denda minimum RM1,000 hingga RM5,000 berjaya selama 12 bulan. Seterusnya, Seksyen 79 Akta Pengangkutan Jalan 1959 tidak mematuhi lampu isyarat dan tidak menggunakan papan tanda yang teratur, menggunakan telefon bimbit semasa memandu kereta. Cadangan penyelesaian. Yang pertama, sikap setiap pemandu itu sentiasa bereman. Kebanyakan kes kemalangan jalan raya berlaku kerana kecuaian pemandu sendiri. Setiap pemandu sedar dan berwaspada dalam pemanduan.
Yang kedua, memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Contohnya, pemandu-pemandu perlu memerhatikan lampu isyarat, had laju dan keadaan jalan raya. Denda arus dikenakan terhadap pengguna yang memandu melebihi had yang ditetapkan. Yang ketiga, kempen keselamatan jalan raya. Kerajaan boleh mengurangkan kadar kemalangan jalan raya ialah dengan mengadakan pelbagai kempen keselamatan iaitu kempen berhati-hati di jalan raya. Kempen ini dijalankan secara bersemuka melalui pendidikan dan disiarkan melalui televisyen dan media sosial. Terdapat dua perspektif, iaitu yang pertama, perspektif Undang-Undang Malaysia. Dalam Undang-Undang Malaysia, pemandu yang menyebabkan kemalangan jalan raya akan mengenakan tindakan atau denda di bawah Seksyen 41, iaitu lesen pemandu boleh digantung selama 12 bulan. Seterusnya yang kedua, iaitu perspektif Undang-Undang Islam. Seseorang pengguna jalan raya perlu mempunyai adab yang perlu diperhatikan apabila pemandu gagal beradab menyebabkan kemalangan jalan raya dan melibatkan orang lain dalam kemalangan tersebut. Dari segi kekuatan pula, memandu secara berhemah sebagai pengguna jalan raya perlu memandu dengan berhemah dan mengikut undang-undang yang betul. Okey, sebagai contoh, individu perlu memastikan keadaan diri, kenderaan dan sebagainya berada dalam keadaan yang selamat. Yang kedua adalah bertimbang rasa. Pertimbangan dalam diri seseorang tu dia memainkan peranan penting untuk mengelakkan kemalangan jalan raya. Pemandu yang positif akan bersangka baik. Yang ketiga adalah hormat pemandu lain. Sikap hormat antara satu sama lain ni, sebagai contoh, setiap individu ni dia perlu menunjukkan sikap saling hormat, menghormati di mana sahaja. Ini dapat menyelamatkan nyawa semua pihak. Kelemahan bagi isu kecuaian pemandu dalam kemalangan jalan raya yang pertama ialah individu, iaitu kecuaian individu dalam mengendalikan kenderaan yang tidak mengikut undang-undang. Kedua pula tentang masyarakat. Disebabkan kecuaian individu, masyarakat lain turut menjadi mangsa kemalangan jalan raya. Dan yang ketiga, kelemahan kepada negara kerana tidak mempunyai sistem undang-undang yang baik dan menjatuhkan imej negara. Kesimpulannya, isu kecuaian pemandu dalam kemalangan jalan raya ini memberikan banyak kesan keburukan kepada keselamatan masyarakat dan kesejahteraan kepada semua pemandu jalan raya ataupun orang sekitar mereka. Dari segi pihak kerajaan, mereka mengambil kuasa untuk mengurangkan isu kecuaian pemandu dalam kemalangan jalan raya dan juga membangunkan sistem pembangunan dan menyelenggarkan infrastruktur jalan raya yang selamat masyarakat di Malaysia. Dari segi pemandu juga, mereka mematuhi beberapa aspek yang utama untuk melibatkan tindakan individu pemandu dan juga faktor internal yang berkontribusi terhadap keselamatan jalan raya. Seterusnya adalah justifikasi. Dalam bahagian ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu peranan individu, masyarakat dan negara. Bagi individu, seseorang individu mesti menghormati hak dan keperluan pemandu lain. Bukan itu sahaja, tindakan dan tingkah laku setiap pemandu akan memberi kesan kepada tahap kemalangan dan keselamatan di jalan raya. Seterusnya adalah masyarakat. Peranan masyarakat adalah mereka boleh membantu meningkatkan kesedaran dengan berfungsi maklumat dan pengalaman tentang keselamatan jalan raya. Ini akan membantu setiap masyarakat peka dalam isu semasa. Bukan itu sahaja, masyarakat juga berperanan sebagai saksi dan pemberita. Negara memainkan peranan penting dalam mengawasi dan melaksanakan undang-undang yang berkaitan dengan kemalangan jalan raya. Dengan sistem pengawasan dan undang-undang yang berkesan, negara boleh mengurangkan kecuaian berkendaraan dan meningkatkan kesadaran akan tanggungjawab setiap orang untuk memastikan keselamatan di jalan raya. Yang kedua, negara boleh memainkan peranan besar dalam meningkatkan pendidikan dan kesedaran rakyat tentang kepentingan memandu dengan aman dan bertanggungjawab. Contohnya, kempen kesedaraan umum, khusus pemandu dan pendidikan lalu lintas di peringkat sekolah dan institusi pendidikan tinggi.